Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Tuan Pengerusi Majlis, Div Kehormat, para pembentang dan para peserta unit KL Teaching Alive Symposium 2021. Hari ini saya akan membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Keberkesanan Pengajaran dan Pembelajaran atas talian di kalangan warga belajar unit KL Maset semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Kertas kerja ini adalah hasil usaha sama rakan-rakan saya di unit KL Mindset, iaitu sahabat saya Madam Azul Farhana, Madam Rosia Osman dan juga Madam Mariati Salih. Sebagai pengenalan, kita melihat kepada Kementerian Pengajian Tinggi telah memutuskan agar semua pembelajaran dan PDP dilaksanakan secara dalam talian. Dan kemudiannya PDP bersemuka telah ditangguhkan disebabkan oleh penularan virus COVID-19. Jadi unit KL Maset juga turut terkesan dengan situasi ini dan semua aktiviti PDP dilaksanakan secara dalam talian. Secara tidak langsung telah banyak mengubah kehidupan norma bagi warga pelajar dan warga akademiknya. Tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran atas talian juga turut dilihat dalam kajian ini berdasarkan gender, jandina dan juga lokasi responden yang berada di bandar ataupun di luar bandar. Okey, kita lihat kepada objektif kajian. Objektif kajian ada dua. Yang pertama adalah mengenal pasti tahap keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dalam talian berdasarkan gender. Yang kedua, mengenal pasti tahap keberkesanan pembelajaran dan pengajaran dalam talian mengikut lokasi pelajar. Okey, berdasarkan kajian literatur, saudara dan saudari sekalian boleh melihat secara direct kepada share link yang telah kami sediakan, yang telah kami sediakan di dalam dokumen tersebut. Sebab untuk memendekkan lagi masa pembentangan kita ni, saya terpaksa terus ke yang seterusnya lah. Okey, kita lihat kepada metodologi. Kajian ini sebenarnya adalah mendasarkan kepada kajian kuantitatif yang melibatkan pelajar-pelajar condition in science ini KL Maset. Jadi kajian ini, instrumen kajian ini terbahagi kepada dua, iaitu bahagian A demografi dan kedua bahagian B adalah yang berkaitan dengan soalan yang berkaitan tahap keberkesanan pembelajaran dan talian. Jadinya dalam kajian ini telah diedarkan borang soal selidik kepada 40 responden secara dalam talian. Jadi untuk melihat kepada analisis data yang telah kami perolehi, analisis data adalah dilakukan berdasarkan prosedur statistik, iaitu statistik deskripsi dan inferensi. Ini adalah di bawahnya adalah skor dan juga skor tafsiran lah. Berdasarkan analisis data, untuk makluman saudara dan saudari sekalian, saya bukanlah expert dalam bidang analisis data, tetapi cuba untuk belajar melalui analisis data ini. Sebabnya saya lebih kepada kajian yang bersifat kualitatif. Jadi analisis data dalam kajian ini banyak dikaji oleh sahabat saya Madam Azul Farhana. Jadi sekiranya ada persoalan yang berkaitan dengan analisis dan sebagainya, boleh rujuk kepada Madam Azul Farhana. Jadinya saya cuma secara umum sajalah membentangkan mengenai analisis ini. Okey, melalui hasil kajian analisis demografi, kita lihat dari segi taburan jandina pelajar, didapati lelaki perempuan, pelajar perempuan melebihi pelajar lelaki, iaitu 62.5%. Dan totalnya ada 100% lah. Dan kalau kita lihat dari segi pembahagian lokasi pelajar, kebanyakan pelajar 29 daripadanya adalah tinggal di bandar, dan selebihnya 27.5% berada di kawasan luar bandar.
Jadinya kalau kita melihat kepada analisis tahap keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di dalam talian berdasarkan gender, dapat disimpulkan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara skor keberkesanan pembelajaran talian terhadap antara pelajar lelaki dan pelajar perempuan. Dan jelaslah di sini kita menunjukkan apa nama ni, tahap pembelajaran itu hampir sama. Okey, seterusnya kita melihat kepada sikap pembelajaran di mana pelajar perempuan itu sebenarnya menunjukkan tahap keberkesanan yang lebih tinggi daripada lelaki sebenarnya. Kalau kita lihat daripada dahulu lagi lah, sebenarnya ramai yang perempuan tadi lebih bersikap lebih fokus daripada pelajar lelaki. Okey, yang seterusnya kalau kita lihat dari segi lokasi, dapat disimpulkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara skor keberkesanan pengajaran dan pembelajaran terhadap pelajar bandar dengan luar bandar. Jadinya secara tak langsung di sini kita dapat melihat bahawa di bandar itu tadi secara keseluruhannya mereka ini tadi mendapat akses internet yang lebih baik daripada di luar bandar, dan inilah menyebabkan mereka ni mudah menghantar assessment dengan mudah, kemudian menjawab test secara online, kemudian dari segi berkomunikasi dengan lebih jelas lagi dengan para pensyarah dan sebagainya kalau kita nak bandingkan dengan mereka yang berada di luar bandar. Inilah masalah utama sebenarnya dari segi akses internet. Okey, kemudian kita terus pergi kepada tidak ada apa-apa, ni analisis tadi, dan seterusnya kalau kita lihat kepada kesimpulan keseluruhannya lah, di mana kita dapati bahawa tahap keberkesanan PDP dalam talian memang tinggi di kalangan warga macam Unique Mindset. Ini dapat dibuktikan melalui analisis data dan kajian dapatan penulis membuktikan ramai responden sendiri lebih yakin dalam pembelajaran tersebut dengan menggunakan teknologi yang sedia ada, dan mereka ini juga mahir dalam penggunaan sistem teknologi yang mereka yang sedia ada lah, dan juga minat dalam pembelajaran dalam talian tersebut. Cuma apa yang kita lihat adalah dari segi cabaran, pertama sekali adalah cabaran ketiadaan akses internet di kawasan luar bandar. Ini memang banyak kita lihat sekiranya pelajar itu berlatar belakangkan daripada perkampungan, mungkin pedalaman dan sebagainya, memang tidak sukar untuk mendapat akses internet. Jadi memang menyukarkanlah mereka untuk belajar dan sebagainya. Apatah lagi nak menghantar assessment, menghantar video secara tadi yang berkumpulan dan sebagainya. Jadinya pihak berwajib sebenarnya adalah bertanggungjawablah untuk memastikan penggunaan internet itu dapat dicapai di seluruh wilayah di negara ini. Dan seterusnya kita lihat dari segi cabarannya adalah dari segi kesihatan mental, perlu juga ditibatkan di kalangan pelajar. Sebabnya bila mereka ini dalam keadaan norma baru, baru belajar norma baru ni, jadi mereka sebelum ni kita belajar dari sudut fizikal, bertemu bersemuka dengan pensyarah, jadinya kemudian mereka hanya bertemu di alam maya saja, mungkin boleh menyebabkan kepada dari segi gangguan kesihatan mental tadi. Sebab sekarang ni banyak juga kejadian-kejadian yang membawa kepada yang kesihatan mental tadi terganggu dan sebagainya, dan boleh membawa kepada kemusnahan masa depan pelajar itu sendiri. Mungkin bukan mental juga, kadang-kadang boleh sakit, demam dan sebagainya, sebab akibat tekanan dan sebagainya. Okey, jadi komitmen semua pihak termasuk pihak pengurusan
organisasi bersyarah mahu pembelajar amat diperlukan bagi menjamin keberkesanan pembelajaran pengajian talian, dan kemudahan komputer dan teknologi internet telah memberi peluang kepada semua pihak untuk meneruskan pembelajaran pengajaran tanpa berselikur. Maknanya pihak organisasi, pengurusan organisasi kerajaan dan pihak-pihak tertentu mencari jalan bagaimana untuk memberikan peluang kepada mereka yang kurang bernasib baik untuk meneruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Jadinya daripada kajian ini kami mengharapkan pihak-pihak berkenaan dapat juga mengambil kira keperluan meningkatkan kemahiran penggunaan teknologi maklumat dan juga talian akses yang lebih baik lagi, terutama sekali di kawasan luar bandar dalam melaksanakan transformasi terhadap sistem pendidikan terutamanya di KL Mesir. Dengan ini saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.